Assalamualaikum dan hai semua. Nama saya Nur Zahira binti Rashid. Boleh panggil saya Zahira. Okey, kali ini saya akan berkongsi mengenai aktiviti berkaitan dengan Pasukan Kadet Bersatu Malaysia Laut atau singkatannya PKBM Laut. Aktiviti tersebut ialah Treasure Hunt PKBM Laut. Objektif aktiviti ini adalah untuk menanamkan kepada mereka sifat kerjasama dan kepimpinan. Objektif kedua ialah untuk menyemai sikap disiplin, bertanggungjawab dan berani bagi membina personaliti masing-masing. Objektif yang ketiga ialah untuk mencungkil potensi dan kemahiran ahli. Objektif yang keempat ialah untuk menanamkan sikap menghormati, menghargai jasa dan pengorbanan Tentera Laut Diraja Malaysia iaitu TLDM dalam menjaga keselamatan negara kita. Mari kita lihat apa itu Treasure Hunt PKBM Laut. Treasure Hunt ini ialah merupakan aktiviti luar di mana aktiviti ini akan menguji pengetahuan dan kemahiran ahli bagi menyelesaikan permasalahan yang diberi. Jumlah peserta yang akan terlibat dalam aktiviti ini ialah seramai 40 orang pelajar. Aktiviti ini melibatkan masa yang agak panjang iaitu sebanyak 4 jam. Aktiviti ini juga akan dilaksanakan di kawasan sekolah. Masa 15 minit awal merupakan masa yang akan digunakan untuk menerangkan cara pelaksanaan aktiviti ini kepada peserta. Peserta juga akan dibahagikan mengikut kumpulan. Kemudian 15 minit lagi akan digunakan untuk memanaskan badan dan semua peserta wajib melaksanakannya. Setiap checkpoint akan dijaga oleh fasilitator yang bertugas. Jadi sebaik sahaja kumpulan berada di checkpoint tersebut, maka mereka perlu menjawab soalan atau menjalankan arahan yang diberikan. Visi akan mencatatkan masa dan jumlah markah yang diperolehi oleh kumpulan tersebut. Sebaik sahaja mereka telah menyelesaikan soalan yang diberikan, maka mereka akan diberikan petunjuk bagi checkpoint yang seterusnya. Jadi, mari kita lihat checkpoint-checkpoint tersebut. Jadi, checkpoint yang pertama ialah berkaitan dengan pengetahuan serta. Ini akan memfokuskan kepada sejarah, tugas, peranan, tanggungjawab dan jasa Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Okey, checkpoint yang kedua ialah ujian fizikal. Ujian ini adalah untuk menguji kemampuan peserta berkaitan dengan kawat kaki. Checkpoint yang ketiga ialah uji minda berkaitan dengan latihan senjata. Soalan-soalan yang diberikan adalah berkaitan dengan pengenalan dan keselamatan senjata. Checkpoint yang keempat pula ialah berkaitan dengan pertolongan cemas. Vesi akan memberikan situasi yang berkaitan dengan pertolongan cemas yang perlu peserta lakukan. Checkpoint yang terakhir iaitu checkpoint yang kelima ialah berkaitan dengan tali menali dan tiupan bos paintball. Kebaikan program ini ialah dapat menilai tahap pengetahuan dan kemahiran pelajar berkaitan dengan KBM Laut yang telah diajarkan kepada mereka. Kebaikan yang lain pula ialah dapat mencungkil potensi setiap peserta. Selain itu, dapat menjadikan peserta aktif dalam aktiviti co-curriculum yang dijalankan di sekolah. Jadi, ia membuka peluang kepada pelajar untuk aktif. Yang terakhir adalah memberi peluang kepada pelajar untuk menonjolkan bakat dan kemampuan mereka. Seterusnya adalah cabaran yang akan wujud dan bagaimana cara untuk mengatasinya. Jadi cabaran yang paling utama adalah berkaitan dengan cuaca. Disebabkan Treasure Hunt ini dirancang untuk dijalankan di luar kawasan bilik diraja, namun jika berlakunya hujan, maka ia mungkin agak sukar untuk dilaksanakan. Namun, bagi mengatasi masalah ini, perancangan yang akan dibuat ialah dengan menjalankan dan menyesuaikan aktiviti ini untuk dijalankan di kawasan yang tertutup, iaitu dengan menggunakan kemudahan bangunan sekolah seperti kelas, dewan, kantin dan sebagainya. Kedua ialah mengenai aspek keselamatan pelajar. Hal ini kerana
pelajar akan bergerak dari satu checkpoint ke checkpoint yang lain. Maka ini beresiko di mana pelajar mungkin akan mengalami masalah kekejangan otot, luka dan sebagainya. Jadi bagi mengatasi masalah ini, maka sebelum menjalankan aktiviti, VC akan melakukan pemanasan terlebih dahulu dan pelajar wajib untuk melaksanakannya. Malahan terdapat juga VC yang akan sentiasa bersedia untuk memberikan bantu mula dan bantuan sekiranya terdapat peserta yang cedera. Okey, seterusnya kita akan beralih kepada aspek-aspek lain yang berkaitan dengan aktiviti ini. Jadi apakah aspek tersebut ialah dari segi kos dan penglibatan. Untuk kos, tiada sebarang bayaran yang perlu dikenakan kepada peserta. Hal ini kerana semua belanjawan bagi melaksanakan aktiviti ini akan diambil daripada yuran bulanan yang telah dibayar oleh peserta kepada bendahari PKBM Laut. Jadi mereka tidak perlu lagi membuat pembayaran tambahan. Jadi untuk penglibatan pula, sebenarnya aktiviti ini bukan sahaja melibatkan guru-guru penasihat PKBM Laut, tetapi untuk aktiviti ini juga ia melibatkan alumni PKBM Laut dalam membiayakan aktiviti ini. Aktiviti ini juga bekerjasama dengan Persatuan Bulan Sabit Merah, di mana mereka sangat diperlukan untuk membantu dalam aspek kesihatan. Itu sahaja dari saya. Terima kasih. Bye.